Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Jazakallahu khair. Wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah dipertemukan kita semula dan insyaallah kita sambung kelas kita dan kita masih lagi dengan kitab kita kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam dan kita masih lagi membahaskan tentang percubaan golongan yang menolak sunnah, golongan yang mengingkari sunnah, dan kita sekarang ini sedang membahaskan dakwaan mereka bahawa hadis dilarang menulis, dilarang, para sahabat dilarang menulis hadis. Maka hujah mereka, la taktubu anni ghairal Qur'an faman katabahu anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Itu hujah mereka. Jangan, Nabi SAW kata kepada para sahabat, jangan menulis daripada aku selain daripada Al-Quran. Sesiapa yang menulis daripada aku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah dia memadamnya. Jadi menggunakan hadis itu mereka mengatakan bahawa hadis dilarang menulis. Hadis dilarang oleh Nabi SAW ditulis oleh para sahabat. Maka atas dasar itulah hadis tidak boleh dijadikan hujjah. Dan kita telah bawa mari beberapa hujjah yang membuktikan bahawa larangan menulis hadis itu adalah larangan yang berbentuk sementara. Karena di sana ada beberapa hadis yang membenarkan penulisan hadis. Di antaranya yang kita ambil hari ini, yang pertama, dalil yang pertama iaitulah tentang kedatangan seorang yang datang daripada Yaman yang terkenal dengan gelaran Abu Syah, yang meminta daripada Nabi SAW supaya dituliskan ucapan Nabi. Dia minta supaya Nabi SAW izinkan dia untuk menulis. Lalu Nabi SAW bersabda, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abi Syah. Begitu juga apa yang berlaku kepada Amr bin al-As, kepada Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As, dia dilarang, dia menulis beberapa hadis, kemudian ada orang mari larang dia, jangan tulis kerana Nabi larang. Lalu dia berjumpa Nabi SAW
meminta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis. Lalu Nabi mengizinkannya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub fa walladhi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa haqq." Tulislah wahai Abdullah, sesungguhnya demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulut aku, Nabi tunjuk kepada mulut dia, tidak keluar daripadanya kecuali kebenaran. Jadi Abdullah bin Amr bin al-As juga telah mendapat kebenaran untuk menulis, dan ini diperakukan oleh seorang sahabat Nabi yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis, itu Abu Hurairah, di mana dia mengatakan bahawa kalangan sahabat ni aku yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis, kecuali yang ada pada Abdullah bin Amr bin al-As, kerana dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Okey, hari ni kita sambung lagi. Malam ni kita baca laju pasal ringkas-ringkas ya. Riwayat-riwayat yang dibawa oleh ingkarus sunnah. Dia guna bahasa Arab, ingkarus sunnah, orang yang menentang sunnah. Bahawa para sahabat tidak menyukai penulisan hadis, riwayat itu tidak sah. Okey nah? Ni poin penting ni. Riwayat-riwayat yang dibawa oleh ingkarus sunnah, orang yang membawa hujjah, konon-kononnya para sahabat tak gemar, tak suka menulis hadis, semua riwayat itu tidak sah, makna tidak benar. Bahkan sebaliknya mereka memerintahkan untuk menuliskan hadis. Nanti saat lagi dia akan bawa mari kepada kita beberapa bukti yang banyak sangat sampai tak silap lagi kita cemuh tengok sampai berapa orang dibawa di sini, 49 orang di kalangan sahabat dan 13 orang dari kalangan tabi'in, yang mana mereka ini adalah penulis hadis. Okey, mereka adalah penulis hadis. Bahkan kalau nak lagi pun saya boleh bawa mari kepada tuan-tuan daripada kitab yang ditulis oleh Dr. Subhi Saleh, Ulumul Hadis, Al-Hadis wa Ulumuhu. Boleh kita tengok di situ. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita nak cari ilmu yang benar agar amalan yang kita buat benar dan diterima oleh Allah. Ada yang meriwayatkan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu melarang penulisan hadis. Antaranya kita ada yang meriwayatkan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu melarang penulisan hadis. Menurut Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi ini adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis. Kalau orang mengaji hadis memang kenal lah nama dia, Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi kata tidak sah riwayatnya, tak betul. Periwayatan yang menyebut bahawa Abu Bakar melarang penulisan hadis, riwayat itu adalah tidak betul. Kenapa? Karena Abu Bakar sendiri, dia sendiri menulis hadis. Sebab apa dia kata? Kerana dalam kenyataannya, yakni kenyataan Al-Imam Az-Zahabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak betul lah. Dia kata Abu Bakar larang, rupa-rupanya Abu Bakar sendiri yang tulis. Dia sendiri yang salin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Umar. Macam tu juga Umar juga ada menulis hadis. Demikian juga Ali yang sebelum ni ada juga dia bawa konon-kononnya Ali melarang menulis hadis. Sebelum ni ada dia berhujah mengatakan Ali juga melarang penulisan hadis. Dia merimpak hujah tu ni. Okey. Dan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni tuan-tuan muslimin dan muslimat adalah penulis wahyu, dan dia adalah seorang sahabat yang terror menulis ni. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan dia adalah orang yang diamanahkan oleh Abu Bakar, yang telah diamanahkan oleh Uthman untuk mengumpulkan Al-Quran, karena dia adalah salah seorang daripada penulis wahyu.
yang diriwayatkan bahawa mereka melarang orang menulis hadis, riwayatnya sangat lemah darjatnya. Bahkan sebaliknya, mereka ini adalah orang yang banyak menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi golongan yang mengingkari hadis mendakwa bahawa mereka ini melarang penulisan hadis. Tak betul lah. Ya, orang kita ni malas dah nak baca, malas nak kaji. Orang dengar orang cakap terus terima. That is a problem. Ni masalah dia. Ini masalah dia, kan? Kalau kita tengok kedai-kedai buku tu, yang masuk kedai buku bukan orang kita. Orang kita tak mau masuk kedai buku. Orang kita dia suka masuk kedai burger. Dia suka masuk kedai parat chicken. Hak tu ya. Dia tak suka masuk kedai buku. Kan? Kalau dia tengok buku tu dia rasa takut. Takut nak baca buku. Sebab itu kurang pengetahuan. Sedangkan ayat yang pertama turun mana? Suruh kita baca, semua kita tahu. Kan? Ayat yang pertama turun mana? Iqra. Baca. Baca apa? Baca burger. Jikapun seandainya ada riwayat yang sah. Kalau adalah riwayat yang sah pun dari pokok ni, daripada Abu Bakar, daripada Abu Umar, daripada Ali, daripada Zaid, kalaulah ada riwayat, seandainya ada riwayat yang sah dari mereka akan larangan menuliskan hadis, justru dari mereka pula banyak riwayat yang memerintahkan menulis hadis. Kalaupun ada larangan, tapi di sana hak yang suruh tu banyak daripada larang. Kalau ada pun larang, memang di sana ada larangan, dan hakikatnya larangan itu adalah macam mana kita bincang sebelum ni, pada peringkat permulaan. Pasal apa? Yang paling penting sekali pada takut bercampurnya hadis-hadis itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang baru duk turun. Bahkan adalah satu hadis yang telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dan juga hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ini hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh ada riwayat daripada Anas bin Malik, dan ada riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah kata, qayyidul ilma bil kitab mu'tamad. Habis cerita. Apa dia? Ikatlah ilmu dengan tulisan. Makna tulis. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat menulis hadis. Rasulullah suruh tulis. Maka menulis ilmu ini hampir satu kewajipan bagi orang yang mengaji. Kalau kita tengok Al-Imam Syafi'i sendiri pun dalam nazam dia, dalam syair dia kata al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kata sesungguhnya ilmu itu adalah perburuan, macam binatang buruan. Wal kitabatu qaiduh, dan juga menulis itu adalah alat untuk menambak dia. Kita dapat binatang perburuan, kita kena berkah dia, kena tambak dia. Kata Imam Syafi'i, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Tambaklah binatang buruan kamu itu dengan tali yang kukuh. Imam Syafi'i dia buat ibarat, dia kata ilmu itu macam binatang buruan. Maknanya bila kita dapat binatang buruan tu, kita kena tambak bagi kuat. Dia sambung lagi, kita faminal hamaqati an tasidul ghazalah wa tatrukuha bainal khalaiq talaqah. Kata di antara bentuk-bentuk kebodohan, kata Imam Syafi'i, kata di antara bentuk-bentuk kebodohan, kata apa? Kamu telah berburu rusa al-ghazalah, rusa,
Kemudian kamu biarkan dia bebas. Kamu biarkan dia bebas. Tangkap rusa kemudian lepas biak itu. Dia terbang pergi. Macam juga. Ibarat dia macam kita dapat ilmu, kita tak tulis. Kita biar. Sekali lagi kita langkah habis kena capati power lagi. Capati tu dia power lagi. Daripada hak kita dapat terbang. Hilang. Hilang kan? Hilang. Bahkan kata Al-Imam Sya'bi, dia kata, "Idza sami'ta syai'an faktubuhu walau fil judran." Ini kata Al-Imam Sya'bi, Imam Sa' kan? Dia kata, bila kamu mendengar sesuatu ilmu, tulislah walaupun di dinding. Tulis di dinding tak apa. Sekedar kata tak ada kan. Alat tak ada, kita tulis di dinding tak apa. Pasal apa? Sebab bila kita tulis tu dia mengukuhkan. Mengukuhkan. Macam kisah Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah dia kata, aku ni hanya ingat dengan di dalam hati. Tetapi Amr bin As dia ingat di dalam hati dan dia ingat dengan tulisan. Dia kemas lagi. Dia kemas lagi. Cumanya Abu Hurairah ni dia dapat istimewa sikit. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri yang doakan untuk dia. Okey. Jadi kuatlah sehingga Nabi sendiri kan keluarkan perintah qayyidu. Ikatlah, tamatlah al-ilma bil kitabi dengan menulis. Okey. Mari kita tengok lagi. Penulisan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat dapat kita lihat dalam nuqilan. Nuqilan ni maknanya nakal, makna pengambilan. Riwayat-riwayat berikut ini. Okey. Pertama, tu nombor satu sekali Abu Bakar dia mari. Dah dia kata Abu Bakar larang kan? Dia kata orang yang mengingkari sunnah, dia kata Abu Bakar larang daripada menulis hadis. Dia bawa mari dalil yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Anas bin Malik yang isinya memuatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Anas menjawab jawatan sebagai amil di Bahrain. Kalau kita kalau kita tulis surat kan tulis itulah. Tapi para sahabat kalau dia tulis surat dia bawa mari kali hujah daripada hadis Nabi dengan ayat Quran. Kalau kita tulis surat kan kosong itu. Tulis surat kan. Tak ada hujah apa. Tapi para sahabat mereka bawa datang hadis untuk menguatkan. Mereka datangkan dengan Al-Quran untuk menguatkan arahan mereka. Begitu juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat rasmi agar kaum muslimin mengamalkannya. Contohnya dia mari sini dari Abu Uthman, dia berkata kami bersama Utbah bin Farqad di Azerbaijan. Azerbaijan ni belah mana? Azerbaijan ni kok belah nu lah, kok belah Afghanistan, kok belah Turkistan, kok nu lah, kok apa nama? Kok belah duk setan tu. Kok belah Parsi, belah duk setan tu Azerbaijan. Lalu Umar mengirim surat kepadanya yang berisikan beberapa hadis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara surat-surat yang dikirimkan isinya ialah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Hadis ni kuat ni. Bukan kata hadis yang lekeh. Hadis ini telah disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya. Hadis ni muttafaqun alaih. Hadis ni muttafaqun alaih. Kenapa? Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim telah setuju tentang kesahihannya. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lain lagi. Yang keren. Nak lawan kena ni. No? Bukti dia tu. Bukti Umar sendiri menulis hadis. Jadi dakwaan yang mengatakan bahawa sahabat melarang penulisan hadis itu tidak betul. Tak betul. Bahkan khalifah sendiri yang sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita supaya apa? Ikut depa ni. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin.
hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nampak tak? Okey. Yang ketiga, Ali. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menganjurkan orang-orang menuliskan hadis. Ada dakwah yang kata Ali larang. Kan? Tapi tidak, sebaliknya Ali yang suruh. Ali yang perintah supaya rakyat dia menulis hadis. Dan terkadang menyalin. Dia kata apa tu? Orang gini. Apa benda tu? Bahasa Indonesia. Diktekannya. Maknanya mendiktekannya. Maknanya menulis. Bahkan dia sendiri yang tulis. Dia sendiri yang menyalin. Dia tolong menyalin dan tolong menulis kepada mereka. Sebab apa? Sebab ada di kalangan ayat dan ni yang tak pandai. Yang tak pandai menulis. Yang keempat, Zaid bin Thabit. Ni pun dikatakan dia melarang orang menulis hadis. Dia ni adalah penulis wahyu. Dia ni seorang yang banyak telah diberi amanah kepada dia untuk menulis. Zaid bin Thabit yang merupakan penulis wahyu Rasulullah SAW adalah juga sahabat yang pertama kali menulis tentang hadis-hadis faraid. Ni orang alim faraid. Zaid bin Thabit. Ilmu faraid, ilmu khatab saka. Bahkan Abu Ja'far bin Barqan berkata, seandainya Zaid bin Thabit tidak menulis hadis-hadis tentang faraid, sesungguhnya yang demikian ini, yakni ilmu faraid akan hilang dari umat ini. Tu dia. Dia himpun lebih semua. Tentang ilmu faraid ni, Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dialah yang dia tak silap saya, Allah Taala perpanjangkan usia dia dan dia wafat tak silap saya pada tahun 45 Hijrah. Mana habis zaman Khulafa ar-Rasyidin habis. Orang yang dikatakan pada orang yang banyak jasanya di dalam bidang ilmu, terutama sekali dalam bidang faraid. Abu Ayyub Al-Ansari, ini sahabat Nabi juga, radhiyallahu anhu, menulis surat kepada keponakannya, maknanya orang bawahan dia, yang berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dia pun bila tulis surat, ada di dalamnya ditulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah Al-Bahili, ini banyak sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW juga, membolehkan untuk menuliskan hadis-hadis Nabi SAW. Kalaulah Nabi larang, mereka ni lah orang yang akan berhenti. Mereka ni lah orang, kenapa? Kerana mereka ni adalah orang yang taat kepada Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang kepadanya banyak para sahabat dan tabi'in menulis hadis. Dia baca hadis, sahabat tulis. Kalau tak boleh, tentu dia larang, hampa jangan tulis. Dengar sudah. Tapi dia yang baca, dia yang sebut, para sahabat lain menulis. Banyak orang salin hadis kepada dia. Sahabat dan tabi'in menulis hadis pada Nabi SAW kerana beliau pernah didoakan oleh Rasulullah SAW agar dapat menghafal hadis-hadis, dan setelah Nabi SAW mendoakannya, dia tidak pernah lupa. Yang ni kita kita pernah ambil dah, kita pernah jumpa ni, Nabi dia mengadu kepada Nabi SAW tentang lemahnya ingatan dia. Lalu Nabi SAW kata kepada Abu Hurairah, ubsut rida'ak, bentangkan selendang kamu. Maka Abu Hurairah pun bentangkanlah selendang dia, buka selendang dia. Nabi SAW berdoa kepadanya, dan Nabi SAW meriwayatkan kepadanya beberapa hadis. Lalu Abu Hurairah kata, selepas pada tu aku tak lupa lagi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Itu keistimewaan yang kita tahu semua, bahawa doa Nabi adalah doa yang makbul, yang tidak ditolak. Jadi kerana Abu Hurairah ni banyak sangat hadis yang ada pada dia, jadi sahabat-sahabat ni pilah minta hadis pada dia, dan bila dia bercakap, dia cerita Nabi bersabda sekian, Nabi bersabda sekian, Nabi bersabda sekian, maka sahabat yang lain
menulis. Faham kan? Jelas. Kalau jelas kita go. Sebab kita pun nak habislah kitab ni. Habis kitab ni kita tak kena mari dah. Nak mari. Kita kira lain pula. Anas bin Malik Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang bagus sekali dalam menulis hadis. Anas bin Malik pun dia banyak menulis hadis. Dia sendiri tu. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutusnya ke Bahrain. Yang tadi pun kita dah ambil dah tadi kan. Sebab tu dia jadi hak nombor mula-mula tadi ni. Hak awal-awal hujah yang pertama tu. Dan Anas menganjurkan anak-anaknya untuk menulis hadis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan kalau kita tengok Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah buka kelas menulis dah. Di Masjid Nabi, Masjid Madinah, Nabi buka tuition. Kita duk kata tuition zaman kita ya. Di zaman Nabi tu ada dah tuition. Tuition apa? Menulis. Ini masalah kita tak mau nak baca sejarah ni. Kalau kita baca sejarah kita jumpa di Masjid Nabi tu budak-budak penuh. Ikut apa? Tuition. Tuition menulis. Di antara tok gurunya Zaid tadi lah. Zaid bin Sabit tadi ni. Bahkan kita bertengok dalam sejarah tawanan perang Badar banyak yang dia apa dijadikan mereka dijadikan mereka itu tawanan denda dia apa dia? Depa kena yang pandai menulis kena ajak anak-anak orang Islam menulis. Yang pandai membaca kena ajak anak-anak orang Islam membaca. Sumamah bin Abdullah berkata, Anas berwasiat kepada anak-anaknya. Ni di antaranya lah. Wahai anak-anakku, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Pasal apa dia kata gitu? Sebab dia dengar Nabi kata tadi ni, qayyidu al-ilma bil kitab. Tadi ni, hadis tadi ni, qayyidul ilma bil kitab. Nah, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Allahu akbar. Pasal apalah orang kita gagal dalam bab ni macam gini. Kita pun tahu dalam Quran ada Allah Taala sebut Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam. Dan makhluk yang pertama Allah cipta apa dah? Qalam. Apabila Allah cipta qalam, Allah kata apa dah? Uktub. Tulis. Ma aktub. Pen ni dia kata aku nak tulis apa? Aku nak tulis apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada qalam, "Uktub maqadira kulli syai." Tulis semua takdir. Semua takdir. Kawan ni nak hidup bila nak mati, bila pokok ni nak hidup bila nak mati, bila pokok ni nak maqadira kulli syai. Yang kita diperintahkan supaya beriman dengan qada dan qadar tadi. Uktub maqadira kulli syai. Tulis segala takdir. Kan? Bila malih nak mati. Saya tak kata apa dia kata ni. Semua ditulis siap dah. Tulis. Kita ni semua ada dah ajal kita. Cuma tak sampai ngendak ya. Bila sampai? Innalillah. Cuma kita nak kena buat persiapan. Pasal kita kena buat bekal. Tak tahu jauh mana kita nak jalan, kita tak tahu ni. Nak jalan pergi tu tak tahu. Nak duduk lama mana dalam tu lapaklah kita. Kan? Nak harap anak cucu boleh bersibuk. Anak cucu bersibuk. Tak dan nak suruh harapkan anak cucu lah. Pakai sendirilah macam gini. Tak suruh harap kena lah. Mereka pun sibuk. Asyik duk tu ya. Tak dan. Kita cari sendirilah. Kan? Tambah di Perlis ni bukan ada orang nak baca Qur'an kat kita. Tempat lain dah juga. Allahu akbar. Lagi. Tahu mana? Mana ni? Nombor 9 kan? Abdullah bin Amr, sekali lagi naik nama dia. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma.
termasuk sahabat yang banyak menulis hadis-hadis Rasulullah SAW seperti mana yang ditegaskan oleh Abu Hurairah tadi kan. Tak ada seorang sahabat Nabi yang banyak menulis, yang banyak menghafaz hadis daripada Nabi SAW kecuali mana? Selain daripada aku, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Pasal apa? Sebab dia menulis, aku tak menulis. Dia lebih daripada aku. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma termasuk sahabat yang banyak menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang muda ni. Muhammad. Orang muda. Dia panggil apa? Fityah. Fityah. Mana fityah ni mana? Umur apa? 16, 17, 18, 19. Hak bawah pada tu Ghulam, yang kita nak mengaji hak apa nama? Ya Ghulam Samillah tu. Kan? Hak tu Nabi kata kepada sahabat yang baru umur dia antara 12, 13, 14, 15 tu Ghulam. Hak bawah pada tu baby. Bawah pada 12 tu baby. Atas pada 19. Hak tu remaja. Allahu Akbar. Macam kita ni. Macam kita ni, orang panggil kubur dah duk tunggu. Orang macam kita ni. No, boleh no. Allahu Akbar, tak tahulah bang leh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah memerintahkan kepadanya agar menulis hadis-hadis beliau. Tengok, sampai tu dia duk nafi lagi. Sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah disebutkan riwayatnya sebelum ni. Kan? Yang Nabi SAW kata apa? Tulislah daripada aku, ketahuilah demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran. Kan? Baru kita lepas. Hingga hadis-hadis yang ditulisnya terkumpul dalam satu sahifah as-sadiqah. Mana satu suhuf, satu lembaran yang benar, sadiqah yang benar. Nama dia tu Sahifah as-sadiqah. Lagi Abdullah bin Zubair bin Awam, sahabat Nabi ni anak ni pun nama Abdullah banyak. No? Radhiyallahu anhuma ni. Abdullah bin Az-Zubair, mana Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Qadhi Abdullah bin Utbah bin Mas'ud yang isinya memuatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tulis surat kan mengigau kot ni lah. Kan? Tak ingat orang macam ni. Waktu muda-muda dulu ni. Sahabat Nabi tak, kalau dia tulis surat apa dia? Isi kandungannya apa dia? Hadis-hadis, ayat-ayat Quran. Sebab tu depa orang mulia-mulia, no? Muawiyah bin Abu Sufyan juga dikatakan dia penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. No? Nabi kita dulu darjah 4 dulu mengaji darjah 4 buku Tawarikh dulu ni. Muawiyah lah kena serang. Pasal buku tu rupanya orang Syiah yang tulis. Kita baru marah kat Muawiyah. Mengaji dia kata darjah 4 dulu waktu kita mengaji sekolah rendah, sekolah papan dulu ni. Kan? Buku Tawarikh nama dia. Kan? Siapa yang dan lah. Buku Tawarikh lah ni sejarah dah. Orang putih kata history. Lah ni panggil sejarah. Wajib lah lulus, wajib lulus ya. Wajib lulus SPM lah ni. Pasal banyak orang tak ingat sejarah. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma juga pernah mengirim surat kepada Aisyah radhiyallahu anha agar ia menuliskan apa-apa yang didengar dari Rasulullah SAW, dan Aisyah pun menuliskannya. Depa kata Aisyah berkeli dengan Muawiyah, berkeli dengan Ali, padahal depa tak berkeli pun. Yang berkelinya kita. Sahabat Nabi tak berkeli lah. Kan? Berselisih pendapat tu biasalah. Kan? Faham kan? Berselisih pendapat tu kena wallahi lah. Okey, nampak tak? Muawiyah Asy-Sya'bi rahimahullah. Ini ulama hadis Asy-Sya'bi
Tadi pun saya sebut perkataan Sya'bi tadi ni. Yang kata apa tadi ni? Sya'bi kata apa tadi? Kalau kamu dengar sesuatu ilmu, tulislah walaupun di dinding. Itu perkataan Sya'bi ni. Seorang ulama besar ni kan, ulama hadis. Dia berkata, telah mencerita kepadaku jurutulis Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, Muawiyah menulis surat kepadaku yang isi kandungan surat tu. Apa dia? Hendaklah engkau tuliskan untukku hadis-hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi SAW. Maka aku pun menuliskannya. Mari di belakang, di akhir zaman ni, orang duk kata sahabat larang menulis. Yang para sahabat ni pekat duk berebut nak menulis hadis. Okey, laju kita malam ni. Boleh awal. Di antara para sahabat lain yang menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang ni kita nak baca laju ni. Kan? Kalau kita nak kenal seorang-seorang je dah. Kita baca laju ni. Abu Rafi'. Noh, dia tulis Rumi, payah gila nak baca orang Arab. Noh. Kalau kita baca Abu Rafi', Abu Rafi', Abu Sa'id Al-Khudri, Ubay bin Ka'ab Al-Ansari, Abu Musa Al-Ash'ari, Asma' bin Unais, Usaid bin Hudair Al-Ansari, Al-Barra' bin Azib, Al-Bara' bin Azib, Jabir bin Samurah, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Jabir bin Abdullah Al-Amr, dua orang. Dua Jabir. Tiga Jabir. Ni hak yang riwayat hadis tentang tarawih 8 rakaat. Ni hadis yang paling kuat. Al-Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali, cucu Rasulullah. Rafi' bin Khadij. Tadi Abu Rafi', ini Rafi' bin Khadij. Zaid bin Arqam. Anak kepada apa? Anak kepada markas yang Nabi SAW duk mula-mula sebar dakwah di Mekah ni. Al-Arqam bin Abil Arqam. Nama anak dia Zaid. Allahu Akbar. No? Arqam bin Abil Arqam. Rumah dia lah yang Nabi SAW jadikan apa? Islamic Center. Pusat menyebarkan dakwah Islam di mana? Di Mekah dulu ni. Yang banyak para sahabat datang pi sembunyi di situlah. Nama dia Zaid. Anak apa nama? Anak Al-Arqam ni. Subai'ah Al-Aslamiyah. Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari, Salman Al-Farj, ini semua kita bisa dengar kan. Sa'ib bin Yazid, Sahal bin Sa'ad As-Sa'di Al-Ansari, Sahal. Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari, TSA itu Thabit. Samurah bin Jundub, Syamghun, bukan Syamghun, Syam'un. Syam'un Al-Azdi Al-Ansari, jengkereng lah. Arab, nama Arab begitulah Melayu, baca bercelau piwah habis. Jadi rojak padang kota tu, kita duk ingat kita rojak pas semua, rupa-rupanya dia capur je macam la ilaha illallah, tak boleh makan. Jadi hak padang kota tu, kita pergilah nak makan pas semua kan, rupa-rupanya nanti apa tak boleh makan. Gagah juga takut bazir. Dhahhak tu. Tu nak baca kena tu. Silat akan lekat. Belahak. Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi. Lagi. Banyak lagi. Dhahhak bin Qais Al-Kilabi, Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abbas. Ni masyhur. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali, Itban bin Malik Al-Ansari, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bini Sayyidina Ali, Fatimah bin Qais, Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Boleh kata semua para sahabat adalah penulis hadis. Nampak tak? Mu'adz bin Jabal ni ulama besar. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan. Tengok Mu'adz bin Jabal ni. Noh. Berapa jam Ahmad ke Yaman? Naik bas 12 jam. Haji.
Daripada Mekah nak pergi ke Yaman tu lebih pada 12 jam. Ni Muaz bin Jabal ni duduk di Madinah. Nabi kata, Muaz, aku hantar hang pergi Yaman, pergi dakwah depa. Pilah hamba Allah ni. Lah ni orang naik bas 12 jam. Tobat tak pergi. Pilah hamba Allah ni. Padahal jiwa dia Madinah. Pasal apa? Di Madinah tu ada Rasulullah. Kita nak mari masjid pun tak larat. Nak mari masjid pun tak larat. Kan? Kecuali kalau ada benda yang boleh menyeronokkan nafsu kita. Kan? Ingatlah tuan-tuan dan puan, kita nak mati dah. Sahabat-sahabat dulu, kalaulah mereka tidak, orang kata bersungguh macam tu, tak sampailah, kita tak bau Islam. Tak bau. Kita tidak menghargai Islam. Muaz bin Jabal. Allahu Akbar. Kena marah ni, bisa kena marah dengan Nabi ni dalam keadaan ni. Muaz ni. Ada hadis, afattanun anta ya Muaz. Hang nak buat fitnah ke Muaz? Dia mari sembahyang Isya dengan Nabi. Sudah sembahyang Isya dengan Nabi, dia balik pergi sembahyang dengan puak dia pula. Dia hantar baca panjang. Puak-puak nun tak larat berdiri. Mari mengadu ke Nabi. Nabi kata, hang cari pasal Muaz. Bila hang sembahyang dengan orang, hang tengok dulu siapa dia hak jadi makmum tu. Ada hak sakit, ada hak tak larat, ada budak-budak. Kan? Kawan, iman kuat. Dia seronok tu kawan dengan Nabi. Dia pun semayang. Bila semayang dia pun seronok. Tak macam kita. Bila semayang kita nak ekspres. Bah ekspres pula ni berhenti kata. Kan? Ummul Mukminin Maimunah binti Haris Al-Hilaliyah. Amr bin Hazm Al-Ansari. An-Nu'man bin Bashir. Sahabat-sahabat besar. Abu Bakar Al-Thaqafi Nufai' bin Masruh. Abu Shah tadi. Daripada Yaman kan. Abu Hindin Ad-Dari. 49 orang. Ini di antara, dia kata tadi ni. Betul tak ayat dia tadi sebut? Betul balik. Di antara. Kau surat 119. Mana berlamak-lamak lagi. Ni dia kata di antara para sahabat lain yang menulis. Tak masuk hak sebelah orang tadi ni. Dia mula nombor 12 dah. 49. Berlamak-lamak lagi. Dari kalangan tabi'in pula, untuk saudara kira, dah zaman tu banyak dah penulisan. Kan? Alat-alat menulis pun dah canggih dah. Kan? Dari kalangan tabi'in yang menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Zaman Nabi dulu ni tulis atas pelepah tamak. Tulis atas kulit binatang. Tulis atas belakang unta. Pun mereka tulis zaman kita ni segala-gala benda canggih, segala buku. Allahu Akbar, segala jenis pen. Di antara tabi'in, Aban bin Uthman bin Affan, anak kepada Khalifah Uthman. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Awar. Abu Aliyah Ar-Riyahi. Amir bin Syaril bin Amr bin Sya'bi. Amr al-Sya'bi al-Hamdani. Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Khalifah yang keberapa? Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Dia digelar macam tu. Padahal dia ni yang keberapa dah? Umar bin Abdul Aziz. Cucu kepada siapa dia? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Urwah bin Zubair. Ini tabi'in besar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Anak kepada apa? Cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Ubaidah bin Amr As-Salmi Al-Muradi. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Dipanggil, dia ni terkenal dengan Ayyub As-Sikhtiyani. Tabi'i. Ayyub As-Sikhtiyani. Pak dia Tamimah. Maimun bin Mihran. Ini pun banyak hadis ni. Banyak meriwayatkan hadis si Maimun ni. Al-Imam Bukhari antara jalan dia sampai kepada sahabat melalui Maimun bin Mihran. Nafi' ni pun juga ulama besar di kalangan tabi'in juga ni. Banyak juga hadis yang lalu kot dia. Ni Nafi' bin Ibn Umar, Maula Ibn Umar.
Apa maksud maula-maula ni? Maknanya dia telah dimerdekakan oleh mereka tu. No, asal dia adalah hamba mereka, maula. Mansub bin Mu'tamir. Dan masih banyak lagi para tabi'in yang menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung dari para sahabat. Dia ambil terus-menerus daripada para sahabat, dan untuk kemudian pun mereka pun menganjurkan kepada para tabi'ut tabi'in untuk menuliskannya, dan begitulah seterusnya sehingga membentuk suatu mata rantai sampainya hadis-hadis itu kepada kita lah ni. Sekarang ini masuk tu kan? Sudah. Elok kita sampai stesen. No, elok kita sampai stesen. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kesimpulannya dakwaan yang mengatakan para sahabat melarang orang menulis hadis dapat disangkal. Kenapa? Kerana kita tengok berapa ramai sahabat-sahabat sendiri mereka adalah penulis hadis. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita agar kita terus-menerus berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman orang yang sudah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.